Jadi tuan-tuan, hak ni saya cerita tentang persepsi. Persepsi macam mana orang lain nak tipu hebat, DAP ni hebat. Kan? Jadi kerja kita ni rentang, bawa jalan kita tipu. Sebab kau ni, satu Malaysia ni ahli 24, 124, dia boleh menang 38 kursi parlimen. Lagi dengan dia tipu orang, lagi banyak kursi dia menang. Lagi banyak orang keliru dengan persepsi yang dibuat oleh DAP, lagi banyak undi DAP dapat. Yang pecah belahnya kita. Ini yang tuan. Sebab itulah TPPA TPPA ni tadi yang diterangkan secara panjang lebar oleh kita punya Yang Muhammad. TPPA ni senang ya. TPPA ni kita ada 800, kita di Asia ni 700 market, 700 juta market. Campur TPPA, kita masuk TPPA, kita ada lagi 800 juta market. Dan orang takut TPPA ni, kalau kita sign TPPA, kita tidak boleh berniaga dengan China. Tak ada masalah sebab China adalah rakan dagangan kita yang terbesar, di antara terbesar. Jadi kita boleh berniaga dengan China, tak ada masalah. Nak berniaga dengan India, orang India nak berniaga dengan India, tak masuk TPPA, boleh berniaga. Tidak ada sekatan. Tidak ada sekatan, tak ada masalah TPPA ni. Jadi dah terangkan. Yang kedua GST. GST ni macam diterangkan, siapa naik harga barang ni? Geng tu jugalah. Geng tu juga. Bila sebut GST naik harga barang, bila harga minyak turun, dia tak turun harga barang. Tipu terang-terang. Harga minyak turun. Sekarang ni bawah dekat bawah RM40. Dulu ni RM100 lebih. Naik harga barang. Sekarang tak turun harga barang. Siapa tu tipu? Geng tu tipu. Sebab tu hari ni apabila kita dalam risda ni, maknanya kita pekebun kecil. Jadi apa Ustaz beritahu pekebun kecil tadi, Datuk Ustaz beritahu tadi, pekebun kecil ni ada lebih kurang bukan 300,000, sejuta. Sejuta keluarga, bukan sejuta pengundi, sejuta keluarga. Sejuta keluarga ni tuan-tuan. Jadi maknanya hari ni pekebun kecil ni ada sejuta, termasuk 500,000, 30,000 orang yang ada kebun getah. Tidak daftar 200,000, dah 700,000. Fekra 100,000, Felda 100,000, dah 900,000. Termasuk nelayan yang susah ni 100,000 dah sejuta. Penoreh getah yang paling susah ni, dia ada 17 estate, campur semua dengan Risda, Fekra Risda, penoreh dia dekat 200,000, 1.2 juta. Peladang ada lebih kurang 800,000, campur ni semua kita akan lebih kurang 1 juta lebih. Tetapi sekarang ni kita tengah minta kepada kerajaan supaya kerajaan menurunkan kos sara hidup. Saya nak bagi tuan-tuan, saya dah minta ni, bukan kita lah menor ni kerajaan ni kita duduk diam. Tak, ada tak betul kita cakap tak betul. Contoh macam beras. Tiap-tiap 1 kilo beras ambil 40 sen. Cukai dia kalau import beras dia ambil 40 sen pakai lesen dia. Di Malaysia ni beras saja boleh import beras 40 sen. Saya ni wakil rakyat gaji ribu-ribu pun bayar 40 sen. Jutawan pun bayar 40 sen, yang kena pengundi pun bayar 40 sen. Pengurus-pengurus bank, pengurus-pengurus korporat, CEO company besar-besar ni pun bayar 40 sen. Penoreh getah yang menoreh getah pukul 1 pagi, kerana kalau toreh tengah hari getah susu tak keluar, susah hidupnya. Gaji 300 sebulan, 400 sebulan pun bayar 40 sen. Jadi kita dah minta kepada kerajaan wastekan ni lah untuk kunci 1 juta je. 1 juta keluarga pada 20 kilo berat, mana 20,000 metrik tan saja kita minta tolong orang. Kita tengah usaha sekarang ni. Begitu juga dengan gula, dengan tepung, kita minta ini kita bayar GST supaya kos sara hidup ni orang miskin ni dikurangkan. Termasuklah miskin bandar ni kita tengah usaha supaya kumpulan miskin ni janganlah bayar 40 sen. Janganlah korporat kaya, orang undi tak dapat, rakyat susah. Jadi kita tengah usaha macam-macam kita buat. Jadi ini sebuah sikit pandangan tentang persepsi ni. Jadi janganlah kita ni tentang persepsi ni kita terkeliru. Yang keduanya tuan-tuan, saya nak cerita sikit tentang komoditi ni. Komoditi getah ni, kenapakah harga getah turun? Tuan-tuan, pertama sekali tuan-tuan puan, minyak turun. Minyak dengan getah ni dia punya chemical, dia formula chemical dia sama. Minyak boleh buat sintetik. Masa buat sintetik rubber ataupun getah sintetik ni, harga minyak RM20. Jadi harga minyak apabila makin turun, harga getah dia makin turun. Sebab ada persaingan getah sintetik. Jadi harga getah ni turun apabila harga minyak turun. Jadi 3 tahun lagi kita jangkakan harga getah tidak akan naik. Sebab harga minyak ni turun, dia punya formula senang. Orang Mak Saleh ni dia pandai. Dia pandai sebab apa? Dia boleh reka daripada minyak jadi getah. Tapi orang pengeluar negara, pengeluar getah ni dia tak boleh reka getah jadi minyak. Formula sama. Dia punya formula tu, dia punya chemical formula tu sama.
Tapi tak boleh reka, getah jadi minyak. Sebab kita dari sikit R&D, kita Dr. Mansur kata ni, kita lemah R&D, kita ni lemah sikit. Yang hebat ni Yahudi ni hebat sikit dari R&D dia. Jadi nak getah jadi minyak tak boleh. Minyak jadi getah boleh. Jadi makin turun harga. Jadi bila harga turun, minyak turun, maka harga getah turun. Tetapi sekarang ni kita buat polisi, tanam tanaman lain sekadar getah. Kita buat tanaman lain. Jadi kita tengah pasar, mana research ni, pasar makanan lain, jadi kita bantu. Sebab bukan kita tak percaya pada mama. Kita kena buat siri sebab 2-3 program lah. Kita tanam pisang dulu, tuan-tuan masih ingat. Apabila kita tanam pisang, kita minta mama pasarkan pisang, mama tak boleh pasar. Lepas tu Rizka pada waktu tu kita hantar tidak zoo. Jadi kalau tuan-tuan melawat zoo, bawa kita balik pisang, kenyang pisang. Kenapa? Dia kata, kalau pisang banyak lah bagi. Jadi sekarang ni kita tengah usaha, kita pasarkan sendiri, kita tok sendiri pemasaran. Jadi mana hari ni macam-macam ni. Apa program giliran ni, sebab ni bak getah mana dengan minyak ni. Begitu juga sekarang ni getah sawit pun dah naik sikit. Tetapi apa yang nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan, pertama sekali, kerajaan kita pada hari ini yang ada bagi kita bagi tumpuan semua peringkat dan kita buat kerja untuk bantu rakyat miskin. Apabila saya sebut TPPA tadi ni, persepsi ni, masalah ni saya nak sebut tentang orang Melayu ni. Kita selalu fikir tentang persepsi tetapi tidak fikir apa yang kita perlu buat. Saya akan tambah persepsi, orang lain buat persepsi, kita tambah kepada UMNO, tambah kepada orang Melayu, tambah kepada orang Islam, supaya kita ditiru dan menyokong menentang kerajaan. Hak itu sampai pukul 3 pagi, duduk kedai kopi. Tapi kalau niaga hak nak disuruh, kita tak buat. Kita tak buat. Inilah persepsi yang berantai ni ataupun pemikiran yang kita kena ubah. Kita kena ubah. Sebab niaga ni kita kena buat. Bukan tentang kerajaan. Ni kerja hentam kerajaan, tuan. Jual harta hentam kerajaan. Sanggup ni. Tolong ingat anak muda, jangan terubah. Sekarang ni anak muda ni, kenapa hari kita ada kesamaan? Kita kena sokong, jangan kira. Orang lain ada agenda lain dan mereka tidak lupa agenda performa ni.